Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So okay, satu lagi perlawanan yang cukup kontroversi guys, bagi kontroversi untuk pasukan Penang lah. So kita telah mengalami perasaan ini sewaktu menentang Seri Pahang, keputusan itu sama, dan kali ini adalah keputusan yang baik untuk kita sebenarnya, tapi bagi aku agak mengecewakan untuk pasukan Penang atas apa yang telah mereka lalui di dalam perlawanan ini, membuatkan bagi aku ini adalah kekalahan berturut-turut untuk mereka. Jadi mentally memang kira diorang boleh dikatakan exhausted dan perlu dibaik pulih semula lah pasukan Penang ni. Pasal shout out untuk pasukan Penang sebelum aku pergi komen untuk pasukan Sabah. Aku suka apa yang ditampilkan oleh pasukan Penang guys. Aku cakap awal-awal sini, aku sebenarnya minta maaf awal-awal, tapi ini pandangan pribadi aku saja. Aku lebih suka apa yang pasukan Penang tampilkan pada perlawanan ni. Cara permainan mereka lebih sistematik, cara passingan mereka lebih tepat, yang sebenarnya pergerakan pasukan Penang lebih tajam daripada apa yang dilakukan oleh pasukan Sabah FC. Itu benda yang aku mau cakap dulu. Tapi apapun, nasib telah menyebelahi Sabah FC bagi perlawanan ni. Penang mempunyai peluang mereka tersendiri, tapi mereka tidak memanfaatkan peluang itu sebaiknya. Tapi bezanya dengan Sabah, walaupun aku kurang berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh Sabah, ini aku akan bagi reason dia kenapa dulu lah. So, walaupun aku kurang berpuas hati dengan cara permainan Sabah, tapi apa yang membezakan kita dengan Penang sekarang ni adalah kita lebih memanfaatkan peluang yang kita dapat pada perlawanan ni. Itu. So tolaklah 2 penalti itu. So basically kita skor 3 pada perlawanan ni. So aku lebih melihat 3 gol yang telah dijaringkan kerana itu adalah percubaan yang adil dan memang layak untuk gol. So that's why kenapa aku cakap Sabah lebih walaupun bermain kurang baik daripada pandangan aku, tapi kita lebih memanfaatkan peluang daripada apa yang telah dimiliki oleh Penang. So sekali lagi aku mau shout out untuk pasukan Penang adalah memberi persembahan yang terbaik di sepanjang perlawanan. Kecuali di penghujung perlawanan sudah. Moral Penang memang down. 2 kali penalti diberikan dalam masa yang terdekat, 1 penalti dihadirkan lebih awal tapi gagal disempurnakan oleh Gabriel, terkena tiang dan seterusnya. 2 minit selepas tu pemain Sabah lagi dikasarkan dalam kotak di Penang, dihadirkan lagi penalti seterusnya, membuatkan ada protes daripada pemain pasukan Penang. Aku tidak salahkan mereka, dan membuatkan pemain Penang sudah turun ke bawah dan hanya penjaga gol saja berada di bahagian pasukan Penang, dan gol itu berjaya disempurnakan oleh Rizal Ghazali, membuatkan keputusan perlawanan tersebut telah menjadi sebanyak 5-2. Okey, 2 daripada Park, 1 penalti daripada Darren, 1 penalti daripada Rizal dan Daniel pada minit ke-55, dan seterusnya Hasan Ali pada minit ke-8, Adriano pada minit ke-91 waktu masa tambahan, itu adalah penalti juga. So kedudukan terkini membuatkan Sabah berada di tangga kedua, masih kekal mengekalkan kedudukan terbaik kita berada di tangga kedua, maka Penang berada di tangga ke-13, jatuh selepas 2 kekalahan berturut-turut. Selangor buat masa ni telah tewas kepada JDT. Aku dah pasti berapa gol sudah tu, tapi membuatkan mereka gagal untuk mengekalkan kedudukan terbaik mereka. Sekarang jatuh dengan keempat, walaupun Kedah memenangi perlawanan tersebut, tapi tidak cukup untuk memintas kita pada perlawanan, kerana mereka telah tewas 1, di mana kita belum tewas pada perlawanan selepas 5 perlawanan ni lah. So okay guys, ini yang aku sudah sebut. Sekarang aku mau sentuh mengenai Sabah FC. So ada banyak aku tulis di sini, tapi sebelum tu aku mau katakan, kerana aku dah cakap aku tidak berpuas hati dengan persembahan Sabah FC walaupun kita menang. Adalah beberapa faktor. Yang paling ketara sebenarnya adalah tidak ada OKS pada perlawanan ni, di mana telah digantikan oleh assistant coach kita. Aku rasa assistant coach kita ni tidak mempunyai pengalaman yang lengkap lah, aku boleh cakap macam tu, untuk memberi sepenuhnya tanggungjawab kepada beliau untuk mengemudi perlawanan menentang pasukan Penang ni, membuatkan persembahan Sabah pada malam ni kurang menyenangkan. Walaupun kita menang, kurang menyenangkan. Aku rasa kalau OKS yang mengemudi perlawanan ni, pasti perlawanan ni akan lebih didominasi dengan baik. Kita mendominasi perlawanan juga, tapi kurang bagus. So kalau OKS yang mengemudi perlawanan ni, pastinya perlawanan ini akan lebih seronok untuk kita perhatikan. Okay, again itu So banyak benda aku sentuh sini, especially daripada struggling untuk mengatur serangan.
memang nampak walaupun kita mendapat 5 gol tapi still aku macam kita memang struggling untuk mengatur serangan dan kita tidak bagus bertahan juga. Itu banyak kesilapan telah dilakukan oleh pertahanan kita. Gabriel adalah merupakan satu center back untuk pasukan Sabah FC, tapi bila aku tengok Gabriel pada perlawanan tu macam dia di mana-mana sudah sekarang. Dia di pergi kanan lah juga dia, pergi kiri lah juga dia. So membuatkan tidak ada dedicated center back pada perlawanan tu. Aku nak tahu mungkin ini adalah perancangan yang diberikan oleh assistant coach untuk Gabriel, tapi agak kelang kabut. Gabriel macam tidak tahu peranan sebenarnya di mana untuk perlawanan tu. Satu lagi adalah cara penggunaan Sadil juga kurang sesuai pada perlawanan ni. Kita tahu Sadil adalah merupakan player yang paling sesuai untuk diriliskan dengan memberikan hantaran yang cukup bagus untuk Sadil, tapi tidak berapa digunakan, tidak taktik itu tidak berapa digunakan pada perlawanan ni, except untuk kalau misalnya gol yang telah jaringkan. Sadil dah terlibat ke tu? Aku mau tengok dia punya highlight perlawanan tapi belum dikeluarkan lagi. Except untuk itu aku rasa baru kita nampak betul-betul itulah pergerakan Sabah FC. Tapi selain daripada tu bukan apa yang biasa Sabah FC kita nampaklah. Seterusnya aku sudah cakap struggling menyerang, struggling bertahan. Lepas tu lebih banyak menggunakan permainan hantaran jauh yang memang kau tahu sudah. So kalau kita sebagai penonton pun sudah tahu hantaran jauh tu akan dilakukan, apa lagi pemain Penang. Obviously dia orang akan tahu macam mana cara untuk bertahan. Lebih bila bola pergi dia lebih kepada sebelah Daniel Ting sebenarnya serangan kita. Gabungan Daniel Ting dan juga Jilton. Memang kau boleh agak sudah. Memang bola tu akan ke situ dan memang bola tu akan dipasingkan secara jari jarak jauh. So actually kalau kita tengok sini assistant coach ni, aku lupa nama dia. Assistant coach ni dia lebih menggunakan taktik hantaran bola jauh di mana dia lebih mengutamakan gerakan tu, perancangan tu dilakukan daripada bahagian belakang Sabah FC. So ini lagi antara benda yang kita betul-betul kurang lah. Dengan sekali lagi ketiadaan Telmo di dalam perlawanan ni, gabungan Stu dan juga Park, nampak lemah kita punya center midfield. Syukur Pak Tisu berada di 90 minit perlawanan tu. Itu saja. Kalau Pak Tisu pun injured ataupun tidak dapat beraksi 90 minit pada perlawanan tu, aku rasa makin pincang kita punya pertahanan. So itu kepentingan general kita berada di dalam pasukan Sabah FC, beraksi selaku center defensive midfield, di mana menjaringkan 2 gol juga pada perlawanan itu, membuatkan beliau sekarang di antara penjaring terbanyak, 4 gol telah dilakukan oleh beliau. So gabungan Park dan juga Stu sekali lagi bagi aku kurang menjadi. Aku memang rindu untuk melihat Telmo beraksi, dan sebenarnya aku ingin melihat Park dan juga Badrul Bakhtiar beraksi di posisi tersebut. Tapi sekali lagi, walaupun Badrul dimasukkan tapi Badrul tidak berada di posisi tersebut. Apa yang aku nampak, Badrul diletakkan di bahagian hadapan. So which is kurang sesuai untuk bakat potensi Badrul di situ. So itulah antara benda-benda yang aku nampak pada perlawanan ni. So agak mengecewakan, tapi aku faham kenapa barang ni berlaku, pasal ini bukan OKS. Ini adalah assistant coach OKS. So dalam perlawanan ni memang aku sudah set kepala aku tengok perlawanan ni dengan fikiran terbuka dan banyak bersabar. Okay? Tapi alhamdulillah keputusan yang kita mahu juga kita perolehi perlawanan ni, 5 gol berbalas 2 cukup penting lah. Lepas tu dengan kemasukan beberapa pemain gantian di separuh masa kedua, unfortunately tidak memberikan apa yang kita mahu, tidak memberikan impact yang kita mahu. Sebaliknya Penang masih lagi mampu untuk melakukan serangan, di mana apa yang aku nampak, hasil kemasukan pemain gantian tersebut, Penang lebih banyak menyerang daripada Sabah FC. Lebih tajam serangan Penang daripada Sabah FC. Aku gembira nampak Jacob Njoku. Rupanya beliau berada dimasukkan untuk Piala MFL rupanya. Ada reason tersendiri oleh OKS lah. Tapi aku gembira melihat Njoku pada perlawanan ni. Cuma bukan dalam keadaan yang sesuai. Itu saja. Jadi itu deh guys. Alhamdulillah untuk kita, satu leg kemenangan 5-2 untuk Sabah FC. Seperti yang aku predict pada perlawanan ni, aku menganggarkan 2 gol berbalas 1, dan aku juga menganggarkan kedua-dua pasukan akan menjaringkan gol pada perlawanan ni. Tapi aku tidak sangka 7 gol yang dijaringkan pada perlawanan ni. Aku tidak sangka begitu banyak. Wow. So itulah pendapat ringkas aku guys. Again, untuk video aku akan state the obvious saja. Of course banyak lagi benda berlaku di perlawanan tu, tapi again aku cuma sentuh benda-benda yang obvious. Pasal kalau aku sentuh semua
aku nama video aku jadi lama lah. Itu sebenarnya. So sila letakkan pandangan kamu pula mengenai match ni. So kita minta penalti untuk perlawanan Seri Pahang untuk perlawanan Seri Pahang, dan kita dihadiahkan penalti untuk yang begitu banyak untuk perlawanan menentang Penang ni. So kesimpulan dia, kamu mau penalti kan? So aku bagi kamu penalti sebanyak mana kamu mau. Pandai-pandai lah kamu. So okay guys, hingga berjumpa lagi di video akan datang. Aku akan perlawanan seterusnya adalah menentang JDT 31 hari bulan. So kemungkinan aku akan kurang buat video sementara menuju ke perlawanan tu, tapi aku akan cuba luangkan masa aku untuk memberi share input serba sedikit lah mengenai Sabah FC. So ya, berjumpa lagi sekali lagi video akan datang guys. Assalamualaikum.